Agak yang tu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi untuk kita sambung baca hadis-hadis daripada Sunan Abi Daud. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang minggu lepas, kita ada baca hadis yang pertama. Kita baca satu hadis je minggu lepas sebab minggu lepas tu kita banyak cerita mukadimah. Kita bagi pengenalan dulu tentang ilmu hadis. Kita dah sebut tentang siapa Al-Imam Abu Daud, dan kita dah sebut tentang apa komen-komen ulama-ulama muktabar berkenaan dengan Al-Imam Abu Daud. Jadi banyak kita duk belajar di situlah. Jadi disebabkan itu kita baca satu hadis sahaja dari Sunan Abi Daud. Pada malam ni insya-Allah ana akan cuba bacalah, kalau kita boleh lajak sampai hadis yang kelima lah pada malam ni insya-Allah. Dan kalau kita tengok sikit apa yang telah kita bincang lepas, kita ada cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apabila baginda sallallahu alaihi wasallam nak qada hajat, baginda akan jauh daripada orang. Itu hadis yang kita bincang, dan kita ada sebut tentang ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain berkait dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, yang dia bermusafir bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak buang air kecil. Kencing lah bahasa kita kan. Nabi nak kencing lah, bahasa mudah-mudah. Jadi ketika itu Muaz bin Jabal ni bila tengok Nabi nak buang air kecil tu, dia jauh sikit lah daripada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad panggil mari dekat. Jadi di situ kita nampak ada dua hadis yang kelihatannya macam bercanggah. Yang pertamanya dalam hadis yang pertama yang ada dalam Sunan Abi Daud menjelaskan yang Nabi Muhammad bila nak qada hajat dia jauh daripada orang. Lepas tu hadis yang kedua tu nampak Nabi suruh pergi dekat pula. Itu kita dah bincang dua hadis tu macam mana kita nak selesaikan. Dan kita dah sebutlah dalam satu tradisi ilmu dia panggil mukhtalifil hadis. Ustaz Musa dia bangkitkan satu hari tu tentang muskilul hadis. Lepas ni akan kupaslah lepas ni insya-Allah. Okey, pada malam ni insya-Allah kita masuk hadis yang kedua. Kita tengok hadis yang kedua, haddatsana Musaddad bin Musarhad. Itu guru kepada Al-Imam Abu Daud. Hadis yang kedua haddatsana. Anda dah sebut perbezaan di antara haddatsana, akhbarana, an. Ingat jangan lupa tu satu kita cerita, guru cerita, murid dengar. Dan yang dengar tu pula ramai-ramai, maka sebutannya haddatsana. Ada satu lagi ni, ustaz tu dia cerita tapi masa makan nanti. Lepas kuliah ada makan, sembang berdua tu. Jadi dia cerita dekat murid. Murid ni dengar seorang-seorang dia, maka disebut haddatsani. Ada satu lagi akhbarana dan akhbaroni. Jadi perbezaan dia adalah murid baca, guru dengar, guru hanya mengiyakan apa yang murid baca. Kalau seorang-seorang, maksudnya macam nak contoh, Anang dengan Datuk Bakrin lah minggu lepas tu minum teh dekat kedai Datuk lah. Jadi sembang. Jadi Datuk ni dia tanya Anang satu soalan dua. Anang mengiyakan, ya betul Datuk. Jadi membetulkan tu sebutannya akhbaroni. Akhbaroni lah sebab Anang berdua dengan Datuk kan. Tapi kalau ramai dia sebut akhbarona. Itu beza dia. Satu lagi an. An tu terjemahan Melayunya daripada. Jadi bila sebut daripada di sini ni dia tidak membuktikan mendengar, tapi cukup sekadar membuktikan pernah bertemu. Nanti akan detailkan lagi perbincangan tu dalam hadis sambungan nanti insya-Allah. Baik. Haddatsana Musaddad bin Musarhad. Ini guru kepada Imam Abu Daud. Dan dia ni sebenarnya orang Basrah. Ni guru Imam Abu Daud, berasal daripada Basrah, Iraq. Dia tradisi ilmu hadis dahulu ni selalu sangat datang daripada 3 tempat. Selalu bukan itu je. Ada juga tempat lain, tapi selalunya 3 tempat. Yang pertama Madinah, yang kedua Kufah, yang ketiga Basrah.
Itu biasa. Tapi bukan tak ada tempat lain, ada juga. Ada contoh macam Imam Al-Bukhari tu datang daripada Bukhara tu kan. Jarang-jarang sekali ada guru datang daripada Mesir. Ada jarang-jarang sekali guru datang daripada Mekah. Ada jarang-jarang sekali guru datang daripada Damsyik. Dia ada lah. Tapi yang kebiasaan sangat ni 3 tempat. Selalu sangat. Kalau kita baca kerap sangat. Istilah dia Al-Madaniyun, Al-Kufiyun, lepas tu Al-Basriyun. Itu istilah dia lah. Kenapa Sebab inilah tempat-tempat dahulu ulama-ulama hadis berhimpun. Dulu kalau orang nak belajar ilmu hadis, itulah tempat orang pergilah pada zaman dahulu Dia macam zaman sekarang ni, kalau orang nak belajar hadis, orang pergi Pakistan, orang pergi ke India, orang pergi dekat Maghribi orang pergi. Ini tempat-tempat orang belajar ilmu hadis Nabi SAW. Bukan tak ada, kat Mesir ada, tapi tak popular. Kan? Kalau orang pergi Mesir ni, jarang sangat orang mengaji hadis. Selalunya kalau mengaji Mesir ni belajar syariah. Macam Ustaz Musa macam mana belajar di Mesir kan. Bidang ni syariah macam tu Tapi kalau pergi kat beberapa negara, Pakistan, India, Maghribi, Maroko yang ni tempat-tempat orang belajar hadis. Zaman dahulu pun lebih kurang macam tu. Basrah, Kufah, satu lagi adalah Madinah Imam Malik itu Madinah. Yang ni kita sebut ada seorang guru Imam Abu Daud namanya Musaddad bin Musarhad. Dia ni adalah orang Basrah orang Basrah. Okey, dia ni pula Musaddad ni dia kategori hafalan hadis dia tak terlalu kuat dia rendah sikit. Ana dah sebut hari tu, orang hafal hadis ni tahap hafalan dia ada yang terlalu kuat, kurang kuat. Jadi kalau orang belajar ilmu hadis, bila jumpa perawi hadis yang hafalan dia kurang kuat, dia kuat dah hafalan tu tapi ada lemah sikit-sikit. Kita ni kadang-kadang dengar orang ustaz ceramah lah, Ana ceramah ke, Ustaz Musa ceramah ke, Ustaz Sabri ceramah ke, dia kadang-kadang ada ustaz tu, kita tanya spontan dia boleh bagi ayat Quran. Ustaz apa dalil? Qala Allah qala Rasulullah, qala Allah qala Rasulullah. Tapi ada ustaz tu, ustaz apa dalil? Dalil tu ana ingat tapi tak confirm. Ana kena balik rujuk dulu. Bukan dia tak ingat, dia ingat tapi dia nak confirm dulu. Betul tak? Jadi maksudnya bukan tak bagus hafalan dia, bagus, tapi tahap dia rendah sikit. Jadi kalau yang tahap hafalan rendah tu, yang tu dipanggil soduk, istilah dia. Soduk, sad dal waw qaf, soduk. Jadi kalau hadis dia, kalau riwayat macam mana? Sahih, tapi dia tak kuat sangat. Dia tak power dia tak power tapi tidak Power Rangers. Gitu dia kurang power lah. Itu istilah dia begitu. Jadi antara yang dikatakan tahap hafalan dia rendah sikit itu namanya Imam Musaddad bin Musarhad Dan dia ni pula mengambil hadis haddatsana Isa bin Yunus. Dia ambil daripada Isa bin Yunus. Dan dia ni adalah orang Syam dan pernah berhijrah ke Kufah. Jadi dia pernah pergi di Iraq, di situlah dia pernah berjumpa dengan Musaddad. Jadi Musaddad tu, murid dia tu berguru dengan Isa bin Yunus, iaitu walaupun si Musaddad tu adalah orang Basrah, tetapi dia pernah pergi ke Kufah belajar dengan Isa bin Yunus. Kemudian haddatsana Isa bin Yunus, lepas tu akhbarana. Nampak akhbarana. Ana cerita tadi kan? Akhbarana. Maksudnya bila Isa ni dia belajar dengan Ismail bin Abdul Malik ni, dia belajar ni dia bukan berbentuk guru cerita murid dengar, tak. Jadi bermaksud Isa ni masa dia belajar dengan Ismail ni, Ismail duduk kat depan macam ni, lepas tu si Musaddad tu duduk kat depan tu dia baca. Jadi Ismail dengar, ya betul. Faham tak? Tu istilah dia akhbarana. Ismail bin Abdul Malik. Cuma problem dia ni tak kuat sikit. Dia ni memang banyak waham. Istilah dia kasirul waham, banyak waham. Dan dia ni di bawah kategori dhaif, lemah. Jadi maksudnya hadis kita baca ni lemah sebenarnya. Nanti anda akan cerita kenapa Imam Abu Daud dia mari juga hadis ni, sedangkan hadis ni adalah lemah. Nanti anda akan cerita kat akhir nanti insya-Allah. Lepas tu Ismail bin Abdul Malik ni pula dia mengambil hadis daripada Abu Az-Zubair. An Abi Az-Zubair. Abi Az-Zubair nama penuh dia Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki. Itu nama penuh dia lah. Abu Zubair tu dia punya gelaran. Dia orang ni kadang-kadang ada orang tu ada nama, ada gelaran dia. Orang Arab biasalah, orang Melayu jarang kan. Nama-nama Wanji pakai mat. Wanji. Siapa orang tanya betul ke nama Wanji? Kata betul lah, nama dalam IC dah tu. Oh, ingat nama Wan Fauzi. Ada orang tu pula. Tak ada. Memang nama dalam IC Wanji. Kan? Tapi ada orang ni kadang-kadang dia ada nama betul, dia ada gelaran. Kawan-kawan kita Ikram apa macam tu? Betul tak? Ni tanya Haji Muhammad kan. Dr. Zulkifli Ahmad kan. Dia tu Abu Iman. Dia ada Abu Iman. Si Syahri Sungit.
Abu Urwah kan. Macam itulah. Ulama hadis dulu macam itulah. Anda rasa kawan Ikram tiru yang tu dah kot. Ni orang Ikram ni kuat sangat tiru orang Arab ni. Orang Salafi juga kan Ustaz. Dia ada abu-abu kan. Sebenarnya memang itu tradisi dalam pengajian ulama-ulama hadis Ulama hadis tu dia ada abu dia, lepas tu dia ada punya nama dia gitu. Okey. Jadi Abu Zubair ni nama betul dia, iaitu gelaran dia Abu Zubair, nama betul dia Muhammad bin Muslim bin Tadrus Al-Makki nama dia. Dan dia ni mudallis. Apa ni mudallis? Dia mudallis ni antara salah satu kita nak tahu hadis tu lemah. Mudallis ni bahasa Melayu kita mudah-mudahannya simpan di bawah kapet. Tu terjemahan Nana, terjemahan bodoh. Kan? Biar nampak baik tapi ada yang tak baik sengaja tidak ditimbulkan. Menyembunyikan sesuatu yang baik agar nampak baik. Istilah orang politik hari ni sembunyi di bawah kapet. Tu mudallis dalam bahasa orang politik. Tak, ni anak punya terjemahan ni. Dalam bahasa kitab bukan macam itulah. Dalam bahasa kitab adalah menampilkan yang baik, sembunyikan yang tak baik. Okey. Ismail. Sorry, Abu Zubair. Abu Zubair Dia ni mudallis. Okey. Dia macam ni mudah Nak kenal mudallis ni, yang pertamanya nak kenal mudallis ni adalah contoh macam macam mana Haji Rahim dia belajar dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Contoh kita berat terus. Contoh Haji Rahim dia belajar dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Contoh. Jadi dia bila mengaji Dr. Yusuf Al-Qaradawi, bukan Haji Rahim je belajar dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yang belajar dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi antara lain Ustaz Musa. Banyak hadis yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi cerita, Haji Rahim dengar. Haji Rahim pun cerita, aku dengar daripada Yusuf Al-Qaradawi. Aku dengar daripada Yusuf Al-Qaradawi. Hadis Jadi maksudnya, kalau kita nampak memang dia dengar hadis. Tapi ada satu hari tu Haji Rahim tak datang kelas. Ada satu hari lah, ni contoh je. Dan Haji memang tak pernah masuk kelas pun. Al-Qaradawi. Ada satu hari tu Haji Rahim tak masuk kelas. Tapi Ustaz Musa masuk je biasa. Masuk dengar kuliah. Jadi, bila balik 2-3 hari, mungkin Haji Rahim jumpa dengan Ustaz Musa. Sembang-sembang, Ustaz Musa pun cerita dekat Haji Rahim. Saya dengar daripada Ustaz Al-Qaradawi, dia baca hadis bla 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 bla. Faham? Lepas tu Haji Rahim pergi cerita dekat orang lain, dia kata aku dengar hadis tu daripada Qaradawi. Walhal dia bukan dengar pun, bukan hadis. Dia tinggalkan celah-celah tu, namanya Ustaz Musa. Faham? Itu dia panggil mudallis. Maksudnya dia sembunyikan orang kat tengah-tengah tu. Jadi di situ kalau orang belajar ilmu hadis, hadis ni sahih, sanad mesti bersambung. Tiba-tiba dah tak bersambung kat situ. Faham yang tu dia panggil mudallis. Dalam istilah ulama hadis dia panggil tadlisul isnad dia panggil. Tadlis isnad dia panggil Satu. Ada pula bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ni Haji Rahim dia belajar dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudah Qaradawi lah paling popular Okey. Dalam masa yang sama, Haji Rahim dia belajar juga dengan Ustaz Musa. Dan Ustaz Musa ni, ana bagi gelaran dekat dia Qaradawi Melaka. Ana bagi gelaran lah. Bila ana bagi gelaran, orang ramai pun terima. Qaradawi Melaka. Orang panggil mudah-mudahan Ustaz Musa doa. Amin. Amin. Kan? Jadi kita panggil dia Qaradawi Melaka. Jadi Haji Rahim dia pergi jumpa Ustaz Pas seorang. Dia jumpa Ustaz Pas seorang. Dia nak sebut, aku dengar hadis ni daripada Ustaz Musa. Orang Pas bukan nak pakai Ustaz Musa. Faham tak? Dia tak nak. Kalau jujur, aku dengar hadis ni daripada Ustaz Musa. Orang tak nak pakai orang Pas. Ustaz Musa kami tak nak pakai. Orang Pas ni dia ada prejudis dia dah terhadap Ustaz Musa kan. Jadi tak nak dengar. Makanya Ustaz Haji Rahim ni kata, aku mendengar hadis ni daripada Qaradawi Melaka. Pandai dia. Jadi bila orang Pas dengar, mati-mati dengar Ustaz Qaradawi sungguh. Mati-mati dengar Qaradawi sungguh. Padahal Ustaz Musa. Faham tak? Jadi di situ kabur. Siapa orang itu? Faham Yang tu pun dipanggil sebagai tadlis. Kalau orang belajar ilmu hadis, dia panggil tadlis asyuyukh. Tadlis asyuyukh dia panggil Dia belajar dengan Ustaz Musa, tapi saja sebut Qaradawi, qala Qaradawi Melaka. Dia bubuh tujuan dia tak ada lain. Dia nak bagi orang tu boleh terima tu je. Kalau dia sebut Ustaz Musa, nanti orang tak nak terima cerita tu kan. Jadi nak bagi orang terima tu macam mana? Dia sebutlah Qaradawi Melaka. Jadi orang Pas tak tahu Qaradawi Melaka ni siapa dia. Sebab yang tahu Qaradawi Melaka ni orang mana je. Faham
Jadi orang ni dia nak apa, dia nak bagi orang terima cakap kita ni macam-macam cara. Jadi antara ni macam nilah. Dia panggil mudallis. Faham Bukan kazab dia bukan. Nanti nak cerita kategori macam mana Alright, itu yang kedua. Jadi yang ketiga. Yang ketiga, Haji Rahim, macam mana nak ambil satu contoh Okey, anak bersembang Haji Rahim. Sembang. Anak pun sebutlah satu benda. Anak kata anak ni belajar daripada Tok Guru anak. Tok Guru anak ni nak buat siapa? Tok Haji Lah contoh. Anak belajar daripada Tok Haji Abdullah Lubuk Tapah, Persemah Kelantan. Dia ni orang kepercayaan lah, tak ada masalah. Anak cerita dekat Haji Rahim, hadis ni begini, Tok Haji Lah dengar daripada Tok Haji Lah kata gini-gini. Haji Rahim, dia pergi jumpa Haji Mus. Dia pergi sebut, dia kata, aku dengar hadis ni daripada Ustaz Wanji. Aku dengar hadis ni daripada Tok Haji Abdullah. Dia tak sebut Wanji tengah-tengah tu. Kenapa? Sebab Wanji itu kontroversi. Anak tak tahulah, orang dok kata bila sebut Wanji, Ustaz kontroversi. Anak pun tak tahu kenapa orang panggil aku tu. Kan? Jadi kalau orang sebut nama Wanji, orang tak nak terima dah awal-awal. Dan memang Haji Rahim satu zaman dengan Tok Haji Lah. Faham tak? Satu zaman. Dan memang telah berjaya dibuktikan yang Haji Rahim pernah pergi di Kelantan, tempat Tok Haji Lah. Faham tak? Tapi sebenarnya hadis tu bukanlah dia dengar daripada Tok Haji Lah, dia dengar daripada anak. Tapi sengaja sembunyikan nama anak tu. Sebab apa? Sebab kalau orang dengar nama Wanji, orang tak nak terima dah. Faham? Itu pun dia panggil sebagai tadlis. Istilah ulama hadis dia panggil tadlis at-taswiyah. Okey. Jadi kalau kita tengok selapis, bermaksud sanad sudah terputus. Betul tak? Sebab dia langkah Tapi apabila dalam ilmu hadis, apakah jumpa hadis yang ada mudallis tu, perawi mudallis tu, yang suka sembunyi-sembunyi orang ni, dia macam ni dia ni kita boleh tahu dia ni mudallis. Kita namakan dia ni suka sembunyikan hadis. Kenapa? Sebab banyak sangat syarahan-syarahan dia buat macam tu. Dia selalu cerita sampai orang kata dia ni memang mudallis. Macam tu Dia macam kita sebut penulis dengan orang yang kerja sebagai penulis. Semua kita menulis, tapi orang kerja penulis dia berbeza, betul tak? Orang macam Ana, mungkin orang panggil sebagai penulis sebab Ana menulis buku. Tapi Ustaz Musa, Haji Rahim, Ustaz Sobri, Haji Mus, kawan-kawan kita semua menulis, betul kan? Tapi kenapa tak bagi sebagai penulis? Sebab apa? Sebab tak menulis buku. Macam Ana menghasilkan buku, maka orang panggil penulis. Yang lain pun menulis juga. Maka demikian juga ulama ni bila cerita hadis, dia sembunyi, kerap sangat sembunyi hadis, sembunyi yang kes-kes 3 perkara tadi lah dia sebut kan. Kerap sangat dia buatlah sekali orang gelar dia mudallis. Orang panggil dia mudallis. Makanya bila datang satu hadis yang dia cerita, orang kata berhati-hati kalau dia ni cerita. Faham tak? Mungkin dia ada sembunyikan orang. Jadi dia bukan terus ditolak, tapi ambil sikap berhati-hati. Faham Jadi bila sikap berhati-hati, bermaksud bila dia cerita, kita kena semak tu. Siapa tu orang tengah tu? Faham tak? Siapa tu? Macam kes Haji Rahim pergi cerita dekat Haji Mustadi, dia sembunyikan nama anak kat situ kan. Jadi dia cerita kata dengar tu Haji Lah. Jadi kalau orang macam Imam Bukhari, macam Imam Muslim, dia sesat tu, dia sesat. Betul ke siapa tengah-tengah ni? Takut-takut dia gigi goreng ni. Sebab dah jadi kebiasaan bagi diri dia, faham tak? Dia cek-cek, rupa-rupanya orang yang tengah-tengah tu siqah. Hadis tu boleh pakai. Faham tak? Dia dapati orang tu jumpa Wanji lah. Bila cek Wanji tu macam mana? Dia pergi semak. Adil ke tak adil? Dosa kecil buat, dosa besar buat, maruah jaga ke tak? Dia jaga tengok 3 perkara tu. Faham? Lepas tu hafalan dia kuat tidak? Hafalan dia kuat. Okey, hadis dia boleh pakai. Walaupun ada perawi mudallis. Faham Tapi ada kadang-kadang dia cek. Dia cek tu, bila dia cek tengok, rupanya buah besar. Memang tak boleh pakai. Mangkuk ayam buat mangkuk tandas mamat. Contoh kan? Maka dia hadis tu terus ditolak. Faham nampak? Itu dia panggil mudallis. Jadi kita dah sebut antara perawi di sini namanya Abu Zubair. An Abi Az-Zubair. Kita baca Abi tu sebab an. Ni orang belajar bahasa Arab lah. Ustaz Musa, Ustaz Sabri mungkin faham. An tu jar, Abi tu majrur, maka dibaca Abi. An Abi kalau tidak ada an dia baca Abu. Abu Az-Zubair, daripada Abi Az-Zubair. Dia mudallis. Dan dia ini mengambil hadis daripada Jabir bin Abdullah. Siapa dia Jabir? Sahabat Nabi. Alright. Sekarang ni dia ni mudallis, betul tak? Jadi takut-takut tengah-tengah tu ada orang antara dia dengan Jabir. Dia sembunyikan tengah-tengah tu Jadi macam mana kita nak siasat?
Antara cara siasat ni tengok tarikh mati. Tu ada orang tanya anak, kenapa kamu rasa tak kitab-kitab Islam ni mesti dia nama mati bila dia tulis kat belakang kan? Sebabnya nak semak sanad tu. Nak semak sanad Okey, bilakah Abu Zubair ni mati? Dan bilakah pula Jabir bin Abdillah ni wafat? Jadi kita pun semak punya semak, kita dapati Jabir bin Abdillah ni dia meninggal pada tahun 78 Hijriah. Lepas tu siapa ni? Abu Zubair ni dia meninggal tahun 128 Hijriah. Jarak dua tu berapa lama? 50 tahun lebih kurang. Betul tak? Kalau 50 tahun, kemungkinan dia dalam umur 20 tahun tu dia dah belajar dah dengan Jabir bin Abdillah. Kemungkinan Jadi di sini ni agak boleh diterima lagi hadis ni. Boleh tak? Agak boleh diterima lagi hadis ni sebab kemungkinan dia ni mungkin mati umur 70 tahun. Mungkin dia mati umur 80 tahun sebab orang gagal nak buktikan tarikh lahir, tarikh mati dia kan. Yang jumpa tarikh mati dia, tarikh lahir orang tak jumpa. Tapi kalau sebut jarak mati dua tu lebih kurang 50 tahun, jadi di situ memungkinkan dia ni masa umur 20 tahun dia mengaji dengan hamba Allah ni. Memungkinkan itu tidak ditolak kemungkinan. Maka disebabkan itu walaupun hadis ni ada mudallis tetapi boleh dibuat hujah. Faham? Sebab kemungkinan tu ada. Faham Boleh faham Boleh ngaji ni tu. Boleh Kalau tak faham lagi anda tak tahulah. Anda rasa senang dah buat anda cerita ni. Anda buat contoh mudah-mudah supaya kita nampak gambaran macam mana ulama hadis bila dia teliti sesuatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Inilah beza antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari, Imam Muslim ni dia tak kira engkau mudallis ke tak mudallis, dia akan semak satu persatu, detail. Dia pastikan bukan semata-mata satu zaman, bukan semata-mata satu tempat. Dia kena pastikan juga memang pernah belajar. Itu Imam Bukhari. Dia dapat ni, memang pernah jumpa ni satu zaman ni. Satu tempat. Satu tempat. Tapi pernah belajar tak? Sebab satu tempat belum tentu lagi belajar. Betul? Anak datang dekat Bukit Katil ni hari-hari, tapi beberapa ramai orang tak belajar pun, tak dengar kuliah anak. Betul kan? Jadi bertemu bukan mesti belajar. Satu zaman belum tentu belajar. Betul? Jadi Imam Bukhari dia buktikan sampai betul-betul tak Muhammad ni belajar dengan kawan ni. Itu Imam Bukhari. Tapi bila Imam Muslim, cukup sekadar kita buktikan dia pernah bertemu. Dah okey, fine. Faham tak? Jadi bila sebut bertemu belum tentu belajar. Imam Bukhari kata kok mana pun kena pastikan dia memang pernah belajar. Sebab tu orang kata Imam Bukhari ni hadis dia susah nak tolak. Sebab dia cermati sampai tahap itu. Faham Imam Muslim tak apalah, okeylah. Tapi tiba-tiba ada Muhammad ni mudallis. Mudallis baru dia semak macam kes ni. Tapi kalau orang tu tak terkenal sebagai mudallis, dia tak semak. Cukup sekadar kita dapat tahu yang dia pernah bertemu. Okey dah. Faham ni cerita ilmu hadis ni. Baik. Okey, kita tengok matan hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baras intalaqa hatta la yarahu ahadun. Itu matan ni. Daripada Jabir bin Abdillah sahabat Nabi ni. Jabir bin Abdillah ni sahabat Nabi daripada etnik Khazraj. Kita baca sirah Nabi, kita baca kisah Nabi Muhammad, Nabi hijrah sampai ke Madinah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dekat Madinah, ada dua etnik Arab yang dulu gaduh, lepas tu kawan sambut Nabi Muhammad. Aus, satu lagi Khazraj. Betul kan? Jadi salah seorangnya dalam ramai-ramai itu adalah Jabir bin Abdillah. Dan dia ni Jabir bin Abdillah semasa Nabi Muhammad sampai Madinah dia muda lagi. Umur dia masa tu 16 tahun. 16 tahun Maksudnya bukan orang tu lah bukan orang tu, orang muda Dan dia ni Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu ni dia ni antara orang yang masuk Islam agak awal. Dia masuk Islam bersama dengan bapa dia. Bapa dia nama Abdullah bin Amr, nama bapa dia. Jangan bertukar Abdullah bin Amr ni ada dua orang. Satu bapa kepada Jabir bin Abdillah, satu lagi Abdullah bin Amr bin Al-As, anak kepada Amr bin Al-As. Tu dua orang berbeza tu. Orang keliru tu dia kena dia lah nama orang ni bukan satu je. Kadang-kadang ada 2-3 orang satu nama. Banyak macam tu kan. Dan begitu juga berlaku di kalangan ulama-ulama hadis.
Kita baca Sahih Bukhari, ada seorang tu nama Hisham Dustuwai. Hisham Dustuwai ni ada dua orang. Orang satu zaman. Satu Hisham Dustuwai, dia punya gelaran dia Abu Abdillah. Satu lagi Hisham Dustuwai, gelaran dia Abu Al-Walid. Dua orang berbeza. Beza kat mana? Hisham Dustuwai yang Abu Abdillah ni, yang itulah perawi dalam riwayat Imam Bukhari. Tapi satu lagi Hisham Dustuwai yang Abu Al-Walid itu tu orang Syiah. Faham tak? Jadi bila kita tak teliti, kita baca, Imam Bukhari ambil daripada Syiah kuat ni. Padahal orang lain. Dia dah tersilap. Faham dia kena telitilah sampai tahap itu Okey, jadi sahabat Nabi nama Abdullah bin Amrin, bapa kepada Jabir bin Abdillah. Dan bapa dia ni masuk Islam, bawa anak dia juga nama Jabir ni. Bila? Semasa bai'ah Aqabah yang kedua. Kita baca sejarah lah sebelum Nabi sampai dekat Madinah tu kan. Ada berlaku satu sejarah bai'ah Aqabah yang kedua. Abdullah pergi dia bawa anak dia. Anak dia bernama Jabir bin Abdillah. Dan dia ni perang Badar, perang Uhud dia tak terlibat. Walaupun dia awal masuk Islam. Perang Badar tak terlibat, perang Uhud tak terlibat. Sebab dia ada 9 orang adik perempuan, tak ada siapa nak jaga. Jadi bapak dia kata kalau dia perang lah, jaga adik-adik ni. Dia pun tak pergi perang sebab jaga adik-adik dia. Lepas pada tu semua perang dia terlibat. Ni Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dan dia ni Jabir bin Abdillah ni masa perang Siffin dia berpihak dengan Ali bin Abi Thalib. Yalah kita tahu sejarah orang Islam ni tak apa cantik sikit. Antaranya lah perang di antara dua sahabat yang besar Ali, satu lagi adalah Muawiyah. Jadi sahabat Nabi yang berpihak dengan Ali siapa, yang berpihak pada Muawiyah ni siapa. Jadi antara yang berpihak dengan si Ali bin Abi Thalib ni adalah perawi hadis ni yang kita cerita Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dan dia ni bukan calon-calon orang, sempat jadi mufti dekat Madinah. Mufti zaman tu bukan mufti zaman sekarang ni. Cerita mufti zaman tu nak jadi mufti bukan senang Bermaksud dia ni terkenal dengan ilmu, orang alim lah. Dia orang alim gitu. Dan dia ni dikatakan orang terakhir mati di Madinah. Bukan sahabat Nabi yang terakhir, bukan orang terakhir. Sahabat Nabi yang terakhir mati di Madinah. Tetapi ada sebilangan ulama hadis lain kritik, dia kata tak, sebenarnya ada orang lain lebih lewat lagi mati sahabat Nabi, namanya Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad tapi yang biasa selalu orang cakap Jabir ni adalah sahabat Nabi yang paling akhir mati dekat Madinah. Itu biasa dengar lah. Okey, boleh Itu gambaran siapa dia perawi hadis yang merupakan seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Okey, apa cerita hadis ni? Hadis ni Nabi Muhammad kata Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-baras intalaqa hatta la yarahu ahadun. Nabi Muhammad apabila dia nak pergi al-baras. Baras ni tempat patut hajat. Macam tempat bahasa kita sekarang tandas lah kot. Tandas cara tu bukan sekarang. Sekarang ni tepi tu Dulu tak ada ni, dia jauh dengan padang pasir tu kan. Dia akan jauh, baginda akan pergi di satu tempat hingga seorang pun tak nampak baginda Nabi SAW. Jadi, kita ingat balik hadis yang kita bincang yang minggu lepas, yang cerita itu adalah sahabat Nabi yang lain. Namanya Mughirah bin Syu'bah. Betul? Mughirah bin Syu'bah. Lepas tu kita tengok hadis tu yang mencerita tu sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah. Hadis yang ni yang cerita tu sahabat Nabi yang kedua. Sahabat Nabi kedua Siapa dia? Namanya Jabir bin Abdillah. Jadi dua orang sahabat. Kalau ada satu orang sahabat dia cerita, mungkin tak berapa nak kuat lagi. Tiba-tiba ada hadis yang kedua, sahabat Nabi yang kedua pula cerita. Kandungan cerita dia sama. Nabi nak qada hajat jauh daripada orang. Dia masuk di sini, dia tambah kuat sikit cerita tu. Faham tak? Sebab itu kita dah cerita lepas, hadis yang kita cerita lepas pun ada masalah sanad. Hadis ni pun ada masalah sanad, betul? Tapi Abu Daud buat mari juga hadis ni. Kenapa? Sebab bukan seorang sahabat dia cerita dalam situasi yang sama. Dua orang sahabat Nabi dalam situasi yang sama. Maka di sini boleh Nabi Muhammad SAW ni bila kau hajat memang jauh daripada orang. Faham? Yang cerita tu bukan seorang, ramai orang cerita. Jadi agak kuat cerita tu. Faham Dia kadang-kadang ada hadis ni kita boleh tahu dia palsu. Kadang-kadang kita boleh tahu apabila satu kejadian itu betapa hebat, ramai
dekat dalam hadis tu hanya cerita, semua datang daripada seorang sahabat. Kenapa seorang je sahabat? Sedangkan kejadian itu kan ramai terlibat. Kan? Imam Tadribur Rawi, Imam As-Sayuti, dia kata cukup dah untuk kita nak kata palsu kalau sekiranya satu kejadian yang melibatkan orang ramai, tapi yang cerita dia boleh menang kalau gaduh. Orang Syiah kalau dia gaduh dengan orang fiqh dia boleh menang, tapi kalau dia gaduh dengan orang hadis dia susah nak menang. Kenapa? Sebab dia teliti sampai tahap tu. Dia teliti bila contoh nak buat ini susah nak sampai 5 hadis. Abi Rabi'ah, anak kepada Zainab. Nabi Muhammad SAW ada anak lain, cucu Nabi yang lain kan? Tapi yang lain. Bahkan kalau kita baca dalam hadis, Nabi pernah sembahyang jemaah, Nabi dukung cucu. Cucu tu bukan anak Fatimah, cucu tu anak kepada Zainab. Ada kes. Tapi Syiah tak pernah angkat nama ni. Dia tak nak angkat nama ni. Kita tanya kenapa? Dia nak Ahlul Bait itu ahli keluarga Nabi mesti cuci tu. Maksudnya membersihkan daripada dosa. Dalam Quran disebut Ahlul Bait. Dia kata Ahlul Bait dia kata itulah menjadi dalil Ahlul Bait itu maksum. Kata Syiah. Jadi okey, Ahlul Bait tu kenapa kau nak kaitkan dengan Hasan, Fatimah, Hasan, Husain, Fatimah, Ali? Kenapa? Hasan, ada Husain, ada Fatimah, ada. Ayat Quran tu turun ketika itu Nabi letak dalam selimut ni, yang orang-orang ni kan, yang 4 orang ni, dia kata inilah Ahlul Bait. Kata Syiah. Kita tak belajar hadis, betul dah Syiah, kita tak betul ni. Hadis lah. Tapi kalau orang belajar hadis, dia teliti tu. Dia tanya pula, masa tu Hasan Husain ada dah lagi? Dah dilahirkan atau belum? Soalan ni. Dia belum. Orang Syiah kata Hasan Husain, Hasan pada tahun ketiga Hijriah. Husain lahiran itu adalah isteri kepada Ja'far bin Abi Talib. Isteri Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia Ja'far? Abang pada Ali kan? Isteri ni nama apa? Isteri nama Asma binti Umais. Nama isteri dia Asma binti Umais. Okey. Lepas tu bila ke Asma dia datang ke Madinah? Soalan. Kita baca dalam sirah, semua sepakat mengatakan yang sahabat Nabi pergi ke Habsyah, dia balik ke Madinah, dia datang ke Madinah, bukan balik hijrah ke Madinah. Daripada Habsyah perang Khandaq. Khaybar. Tahun ke-7 Hijriah. Faham? Kalau tahun ke-7 Hijriah, maksudnya bukanlah Ali, bukanlah Hasan dilahirkan ketika Hijriah, tapi pada tahun ke-7 Hijriah. Nampak? Faham Ni, kita belajar hadis ni kita tengok. Teliti tu tarikh bila berjumpa ke tidak ni, bila mati kan. Punya cermatnya ulama hadis. Ni anak cerita ni bukan kajian anak anak cerita ilmu hadis ni macam tu. Okey, tak. Jadi dalam hadis ni kita nampak ada 2 sahabat. Yang pertama tadi kita nampak yang kita baca lepas, Mughirah bin Syu'bah. Betul. Hadis yang kedua ni Jabir bin Abdullah. 2 orang sahabat Nabi riwayat. Bila ada 2 orang sahabat riwayatkan hadis, maksudnya hadis ni agak kuat. Boleh faham Alright. Pertama tu syawahid. Syawahid yang pertama syawahid. Syawahid daripada yang pertama. Syawahid dia bagi betul. Ustaz Musa dia orang belajar. Dia ada mutaba'ah, dia ada syawahid. Dia ada 2 Ada muta'ah, satu lagi syawahid. Mutaba'ah ni maksudnya bukan mutaba'ah Ustaz Musa. Mutaba'ah. Syawahid ni adalah daripada ulama hadis tu banyak jalur. Faham tak? Dia macam ni. Mungkin seorang sahabat, tapi yang guru-guru cerita, Imam Bukhari cerita, Imam Muslim cerita, Imam Abu Daud cerita, semua bagi daripada dia. Faham tak? Jadi bukan satu kitab hadis dia cerita, tapi banyak cerita. Ada pula satu lagi, satu hadis tapi yang cerita tu daripada sahabat tu ramai. Kuat sebab itulah, sebab dia banyak pengukur. Dalam ilmu hadis dia dalam satu tajuk dia panggil al-i'tibar. Istilah dia i'tibar ni sama ada dengan mutaba'ah atau apa. Ini istilah yang kena mengaji lah. Ana nak cerita sikit. Ana mak daripada India. Dia kata pengajaran daripada hadis ni antara yang pengajaran pertama adalah dia mengajar kepada kita beradab semasa kita qada hajat. Nabi Muhammad SAW bila qada hajat dia jauh daripada orang. Jadi di sini salah satu adab semasa kita qada hajat, kita ni tidak dekat dengan orang. Ini pun sebenarnya tak jauh beza apa yang dah kita. Satu.
Yang keduanya dalam hadis ni dia nak ajar kepada kita bahawasanya semasa kita qada hajat ni digalakkan kita jauh daripada orang. Jangan dekat dengan orang. Kita pergi dekat tandas RNR. Pintu tandas semua terbuka. Maksudnya semua tak ada orang lah. Maksud hadis ni adalah kalau kita duduk dalam bangunan, lagi selesai. Macam tandas kita je kan. Kita masuk tandas sebelah, seorang lagi masuk tandas sebelah, memang member sebelah dia menyanyi pun member tak dengar. Tu okey dah tu. Dia ada satu lagi member sebelah tak dengar. Ada kan orang sambil buang air di karaoke. Kan? Ada istilah kawan Nana guna istilah dia panggil karaoke jambat, dia panggil. Karaoke jambat. Bila dia mandi dia mesti nak menyanyi. Dia ada macam tu. Tapi jangan nak karaoke lah dalam jambat tu, kena ingatlah situ insya-Allah. Ada hadis yang lain yang hampir sama dengan hadis ni. Yang ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis hampir sama Itu Nabi SAW. Ataupun au hashiru nakhlin. Di bawah ada rimbun